Okey, siapa yang boleh dapat rebate cukai? Okey. Iaitu yang pertama. Orang yang pertama ialah rebate cukai sebanyak 400. Ini pun juga tertakluk kadang-kadang tahun ni lain, tahun depan lain. Ni tertakluk juga akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi, nampak ni, tidak melebihi 35,000. Bermaksud gaji ni, pendapatan bercukai dia, maksudnya yang kalau macam Cik Yazid ni tadi, nampak ni, 32,000 ni kan. Ini dia pendapatan bercukai ni kurang daripada 35,000 ni. Maksudnya tidak melebihi, maksudnya dia kuranglah 35,000. Kurang 35,000 tertakluk kepada perubahan semasa. Ini tertakluk perubahan semasa, mungkinlah 400 ni mungkin boleh berubah jadi berapa Okey, dan orang yang kedua ialah jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebate cukai. Jadi pekerja-pekerja yang membayar zakat pendapatan. Awak pun dah pernah belajar tak zakat pendapatan? Saya rasa ada kan? Okey, zakat siapa pekerja Islam, pekerja Islam yang membayar zakat pendapatan dikenakan pelepasan cukai. Ada tolak dia. Nanti kita tengok contoh-contoh yang ada pelepasan ni. Apa yang membayar zakat? Okey, mari kita tengok contoh untuk kita habiskan cerita Encik Yazid ni tadi. Okey, tadi Cik Yazid kita pun dah kira pendapatan tahunan, kita dah senaraikan apa pelepasan cukai dia. Jadi inilah nilai pelepasan cukai dia dan akhirnya kita kira pendapatan bercukai. Okey, apa seterusnya? Kita mesti kena cari yang ini. Okey. Tak boleh. Okey, kita kena cari yang ini. Cukai bagi RM20,000 pertama. Dapat daripada mana benda ni? Kita kena tengok rujuk pada jadual kadar cukai pendapatan. Okey, apa maksud dia? Okey, kita tengok balik Ni RM32 32,000. Okey, ingat RM32,000 Okey, kita tengok pada jadual yang ini. Jadual. Okey, 32 itu terletak pada range yang ini. Range yang ini. Jadi, apa maksud 20,000 pertama tadi? Yang ini maksudnya, 20,000 pertama. Okey, maksudnya RM32,041. Kita ambil yang 20,000. Kita ambil 20,000 tu dulu. Okey, faham tak? 32,041 kita ambil yang 20,000 daripada gaji tadi, daripada pendapatan bercukai tadi kita ambil 20,000. Okey, 20,000 tu kita tengok inilah cukai yang kena bayar. Cukai RM150. Itulah cukai yang kena bayar untuk RM20,000 yang pertama tadi. RM20,000 yang kita ambil daripada RM32,041. Okey, jadi apa perlu buat? Kita pun letaklah dekat sini. Sama dengan 150. Okey, bila RM32,041 tadi, kita ambil RM20,000 dan RM20,000 ni tadi dia punya nilai cukainya ini. Jadi bakinya ada baki. Okey, daripada RM32,041 ambil RM20,000 ada baki. Jadi baki gaji yang lebih tu apa kena buat? Ini nama dia. Okey, namanya ni. Cukai atas baki berikut, nampak? 31 bukan 32. RM31,041. RM31,041. Okey. Tolak RM20,000. Inilah baki daripada yang RM20,000 tadi. Baki darab dengan 3%. Mana dapat 3%? Okey, kita tengok balik. Mana dapat 3%? Okey, range ni tadi kat sini kan? Okey, kadar 3% yang ini. Semuanya dapat daripada jadual kadar cukai ni. Okey, ni dapat daripada 3% yang ini Okey, kita tengok macam mana kira dia. Okey, kita tolakkan jumlah pendapatan bercukai ni, tolak dengan 20,000 pertama tadi, darab dengan 3%, dapatlah RM331.23. Inilah cukai yang perlu dibayar. Inilah cukai dia sebenarnya.
cukai dia ialah yang ni. Jumlah cukai dia ni 150 tambah dengan ni. Itulah jumlah cukai dia. Itu adalah jumlah cukai bagi Encik Yazid sebenarnya. Tetapi disebabkan pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000. Sebab apa? Rebate yang ini dah cakap dah, rebate cukai ni cakap kan. Jadi 400 ini kita boleh tolakkan daripada hasil tambah ni. Okey, macam mana? Okey, ni rebate dia. Ni rebate cukai dia dan akhirnya macam ni. Inilah akhirnya cukai pendapatan yang perlu dibayar. Jadi 150 tambah 331, 23 sen. Tolakkan dengan rebate ni tadi, tolak 400. Dapatlah RM81.23. Inilah yang perlu dibayar oleh Encik Yazid. Ini saja. Okey ke tak? Okey tak? Okey. Okey, setakat ni okey? Lama juga cik cakap. Okey, jadi ini adalah contohnya macam mana kita nak dapatkan nilai cukai. Okey. Tapi kan sebenarnya dalam kehidupan sebenar, dalam kehidupan sebenar, Encik Yazid ni tak perlu pun nak buat macam ni semua. Dia nak kena senaraikan sendiri apa yang pelepasan cukai semua, tak perlu sebenarnya. Okey, ada cara dia. Okey, sebenarnya kalau pekerja-pekerja ni boleh buka laman web yang ini hasil dalam negeri ni, masukkan saja yang berkaitan dengan dia. Okey, maksudnya dekat sini ni, yang ni. Okey, senarai ni, ni memang ada senarai ni, memang ada kat dalam laman web tadi. Dia akan tulis individu dan saudara tanggungan. Okey, kat sini dia ada petak kosong yang perlu awak isi. Nanti isilah 9,000. Yang mana tak berkaitan, okey katakan Cik Yazid ni tadi, kita contoh Cik Yazid, yang mana tidak berkaitan dengan Cik Yazid tak perlu isi. Okey, contohnya macam dia tak ada belajar kan? Tak ada belajar, jadi yang ini tak isi. Kosongkan saja. Tak perlu isi, kosongkan saja. Lepas tu macam contoh gaya hidup ni, dia pun tak ada beli buku, tak ada beli komputer pada tahun itulah. Pada tahun itu dia tak ada beli buku, tak ada beli komputer, tak ada beli peralatan sukan, jadi kosongkan kat sini juga. Tak perlu isi. Isi saja yang berkaitan dengan kita pada tahun itu. Okey, pada tahun itu. Katakan anak isteri dia tak ada bersalin lagi anak, jadi ini tak ada. Kan? Pun Cik Yazid pun tak ada cerita juga pasal ibu bapa, dia tak jaga ibu bapa. Jadi kat sini pun kosong saja. Jadi macam itulah cari isi. Lepas tu tekan next, tekan apa-apa semua dikirakan dan akhirnya dapatlah jumlah yang perlu dibayar. Ni dia. Jumlah perlu dibayar dan akhirnya inilah dia. Lepas tu akhirnya Cik Yazid pun dapat yang ini tu saja. Dia tak payah nak kena tengok okey gaji aku kat mana, pendapatan bercukai, kena tengok dekat sini, dekat mana aku punya range, okey dapat berapa, darab, tak payah. Okey sebenarnya kalau dalam kehidupan sebenar lah. Tapi sebabkan awak nak kena belajar, jadi awak kena buat semua ni. Okey, kena buat semua ni. Itulah maksud dia. Okey, sekejap lagi kita tambah sikit lagi. Okey, kat dalam buku teks awak. Okey, sekejap Okey, ke dalam buku teks awak ada contoh-contoh juga contoh-contoh untuk cukai pendapatan ni. Okey, yang ini kalau awak tengok yang ini, dia sebenarnya sangat simple aja soalan dalam buku teks sangat simple sangat simple dalam buku teks. Okey, kalau awak tengok ni, kalau ni Encik Khairul lah pada masa yang sama dia memberi derma kepada perpustakaan. Nampak? Yang ini dia ada apa namanya? Dia ada bayar ni untuk ni. Dia ada ni, pengecualian cukai. Tadi kan cikgu tak ada cerita pasal pengecualian cukai sebab tak ada pun orang yang macam cikgu pun sendiri tak ada sumbangan untuk bagi kat perpustakaan ke, perpustakaan negara lah maksudnya, perpustakaan negara. Tak ada pun. Tapi jadi kat sini cikgu kosongkan. Jadi yang ini saja ada. Okey, tapi kalau Encik Khairul ni memang ada. Kita tahu. Encik Khairul memperolehi pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Nampak? Ni dah masuk allowance dah semua. Diberi bahawa allowance berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan cukai. Okey, yang ini allowance. Tadi kan cikgu dah cakap allowance
tak dicukaikan. Okey, tak dicukaikan. Tapi ni kena baca betul-betul ni Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. Jumlah pelepasannya pula ialah RM22,500. Hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Yang ini dia nak pendapatan bercukai sahaja. Okey, jadi bermaksud yang ini sangat simple. Dia tak payah pun, soalan ni tak payah pun awak senaraikan apa pelepasan cukai. Dah ada dah kat sini yang ini. Pelepasan cukai ni dah ada. Jadi dia cuma kira pendapatan tahunan ni 125,300 kena tolakkan dengan 12,340 ni. Sebab apa? Sebab allowance tidak termasuk untuk cukai. Tidak termasuk. Jadi ini saja. 112,960 ni sahaja dah jumlah pendapatan tahunan yang perlu dicukaikan. Okey, tapi sebelum tu kita belum tolak lagi yang ni kan. Okey, jadi pendapatan bercukai yang sebenarnya ialah apabila ni jumlah pendapatan setahun tolakkan dengan RM2,000. RM2,000 ni datang daripada mana? Ni derma dia kepada perpustakaan ni. Okey, lepas tu tolak dengan RM22,500 ni. Yang ini adalah pelepasan cukai. Jadi dah tolak-tolakkan, dapatlah inilah dia jumlah pendapatan bercukai dia. Okey, untuk soalan ini dia tak nak cukai pendapatan. Dia nak cuma sampai pendapatan bercukai saja. Okey, nak sampai situ saja. Jadi cukai pendapatan dia tak suruh kira. Tak payah kira lah kalau soalan dia sampai situ saja. Okey, kita tengok pula yang ini. Kalau yang ini membayar zakat. Okey, membayar zakat. Jadi yang ini memang kira penuh. Yang ini kiranya penuh sampailah cukai pendapatan ni. Okey, kita tengok Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47,531. Okey, yang ini dia dah kirakan dah untuk awak pendapatan bercukai. Maksudnya yang ini. Pendapatan bercukai yang ini dia dah kirakan. Kalau tadi Encik Khairul yang ini, Ashraf pula yang ini. Dia dah kirakan terus. Jadi tak susah-susah macam yang Encik Yazid tadi. Kita nak kira-kira banyak kan? Okey. Lepas tu dia membayar zakat berjumlah 280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Ashraf. Yang ni dia nak cukai pendapatan Jadi maksudnya sampai habis cukai pendapatan tu lah. Okey, kita tengok 47,000 ni terletak pada mana? Ni range dia. Dia dah pastekan, dia dah cut dan pastekan untuk awak, suruh awak tengok ni. Jadi 35,000 pertama. Kita ambil 35,000 pertama ni, ambil 600. Tengok yang ni. Okey, apa maksud 15,000 berikutnya ni? Tadi saya tak terangkan 15,000 berikutnya ni kalaulah kita kira pendapatan bercukai Encik Ashraf ni kalau dapat 50,000. Sebab 35 tambah 15 akan dapat 50,000. Okey, kalaulah jumlahnya 50,000, yang ini terlibat. Tapi kalau 47,000 saja tak sampai 50 ni, jadi ini saja yang pertama ni je terlibat Jadi terletak 600. Lepas tu baki daripada kita dah ambil 35,000, jadi baki dia ada lagi yang ini Itu sebablah pendapatan bercukai tolakkan dengan 35,000 pertama ni tadi, darab dengan 8% dapat mana daripada kadar ni. Okey, jadi semuanya ialah RM1,002 dan RM1,002.48. Jadi cukai yang jumlah yang cukai pendapatan dia patut yang ini je lah kan, 600 tambah yang ni. Tambah 600 ni tambah RM1,002.48 ni. Tetapi dia bayar zakat. Okey, dia ada bayar zakat, dia kata berjumlah 280. Okey, 280 yang ni. Jadi senaraikan 280. Apa lepas tu kena buat? Okey, lepas tu tambahkan yang ni tadi, tambahkan yang ni, tolakkan 280 untuk zakat. Yang ni kenapa dia tak tolak dengan 400 tadi? Cik Yazid tadi ada tolak 400 kan? Yang ni kenapa tak tolak 400? Ada tak yang siapa perasan? Kenapa Encik Ashraf tak ada tolak 400 yang rebate cukai ni? Kenapa agaknya? Siapa yang perasan? Ada tak yang perasan? Tak perasan lah cikgu. Kenapa tak perasan? Sebab apa? Kalau yang dapat tolak 400 tadi sebab pendapatan bercukai dia kurang daripada
35,000. Okey, jadi disebabkan Cik Ashraf ni, nampak ni, pendapatan bercukai dia lebih daripada 35,000, jadi dia tak dapat tolak yang 400 tu. Yang dia dapat hanya tolak yang zakat sahaja. Okey.